Tahukah anda apakah teknik untuk menjawab soalan sintaksis dalam peperiksaan SPM Bahasa Melayu berdasarkan format terbaru KSSM? Dalam video ini, cikgu akan menjelaskan teknik untuk menjawab soalan sintaksis yang berkaitan dengan ayat aktif dan ayat pasif. Jom kita mulakan. Hai, apa khabar semua? Selamat kembali ke channel Cikgu Shirley. Pertama sekali, cikgu akan menjelaskan maksud ayat aktif dan ayat pasif serta tip-tip untuk menjawab soalan bahagian sintaksis dalam peperiksaan. Apakah maksud ayat aktif dan ayat pasif? Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan subjek atau pelaku sebagai subjek dan kata kerja di dalam ayat tersebut mempunyai awalan men seperti me, mem, men, menge dan menye. Manakala, ayat pasif ialah ayat mengutamakan objek sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Sekarang cikgu kongsikan tip-tip untuk menukar ayat aktif ke ayat pasif dan sebaliknya. Pertama, baca arahan soalan dengan teliti. Kedua, baca petikan yang diberikan dan teliti ayat yang bergaris. Ketiga, kenal pasti kata ganti nama diri dalam subjek dan tukar ke ayat aktif atau ayat pasif seperti yang diberi dalam arahan soalan. Keempat, jika ada keterangan dalam ayat, kita biarkan saja di hujung ayat. Dan akhir sekali, pastikan ayat yang dibina tidak mempunyai kesalahan dari segi ejaan, tata bahasa dan tanda baca. Mari kita lihat contoh pertama apabila subjek ialah kata ganti nama diri pertama. Ayat aktif. Saya ialah subjek dan merupakan kata ganti nama diri pertama. Memakan ialah kata kerja. Nasi lemak itu ialah objek. Dengan tangan kanan saya, itu ialah keterangan. Jadi apabila kita nak tukar ke ayat pasif, kita mula dengan objek dulu iaitu nasi lemak itu saya makan. Okey, saya makan ya, kita sudah pasifkan. Dengan tangan kanan saya. Jadi dengan kanan saya ialah keterangan, kita biarkan saja di hujung ayat. Okay, mari kita lihat contoh dua. Apabila subjek ialah kata ganti nama diri kedua. Okay, ayat aktif, kamu. Okay, kamu ialah kata ganti nama diri kedua. Memakan ialah kata kerja. Nasi lemak itu ialah objek. Dengan tangan kananmu itu ialah keterangan. Jadi apabila kita tukar ke ayat pasif, kita mesti mula dengan objek dulu. Iaitu nasi lemak itu kamu makan. Jadi memakan, okey, kamu memakan menjadi kamu makan ya apabila kita pasifkan dengan tangan kananmu. Jadi dengan tangan kananmu ialah keterangan. Okey, mari kita lihat contoh ketiga apabila subjek ialah kata ganti nama diri ketiga. Okey, ayat aktif Ali. Okey, Ali ialah subjek dan merupakan kata ganti nama diri ketiga. Memakan ialah kata kerja. Nasi lemak itu ialah objek dengan tangan kanannya. Okey, dengan tangan kanannya ialah keterangan. Jadi apabila kita tukar ke ayat pasif, okey, nasi lemak itu iaitu objek dimakan oleh Ali, ya. Jadi dimakan oleh, memakan sudah jadi dimakan oleh apabila kita pasifkan. Okey, dimakan oleh Ali, okey, dengan tangan kanannya. Jadi dengan tangan kanannya ialah keterangan. Jadi keterangan kita biarkan saja di hujung ayat. Mari kita lihat contoh soalan peperiksaan SPM 1 iaitu daripada kertas percubaan SPM Negeri 9. Baca petikan di bawah dengan teliti, kenal pasti 3 ayat aktif, kemudian tukarkan kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya. Transformasi suasana pembelajaran dalam sistem pendidikan negara akibat penularan wabak COVID-19 memberikan impak yang sangat ketara dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, telah mengeluarkan garis panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Murid-murid tingkatan 5 bagi tahun 2020 telah menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM dalam kebiasaan baharu. Salah seorang calon murid berkeperluan khas MBK telah berjaya memperoleh 8A. Saya telah mengatur jadual belajar berdasarkan kronologi terbalik.
Demikianlah penjelasan Jason apabila diajukan soalan berkaitan resipi kejayaannya. Setelah habis baca petikan, kita kenal pasti yang mana ialah ayat aktif dan kita senaraikan ayat aktif, kemudian kita tukarkan ayat aktif tersebut menjadi ayat pasif. Okey, jadi ayat aktif yang pertama ialah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, itu ialah subjek, telah mengeluarkan, itu ialah kata kerja, Garis Panduan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran PDP, itu ialah objek. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP, itu ialah keterangan. Jadi kalau ada keterangan, kita biarkan saja di hujung ayat. Okey, jadi mari kita tukar ke ayat pasif. Jadi untuk ayat pasif, kita mesti mula dengan objek dulu ya. Jadi Garis Panduan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran PDP, itu ialah objek. Kemudian diikuti dengan kata kerja pasif, iaitu telah dikeluarkan oleh. Ya, kemudian diikuti dengan subjek iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ya. Jadi inilah kata ganti nama diri ketiga. Jadi itulah sebabnya mengapa kita guna dikeluarkan oleh. Okey, ada oleh ya. Okey, semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jadi ini ialah keterangan, kita biarkan saja di hujung ayat apabila kita tukar ke ayat pasif. Mari kita cari ayat aktif yang kedua. Jadi ayat aktif mesti mula dengan subjek dulu kan? Okey, jadi ayat aktif yang kedua ialah murid-murid tingkatan 5 bagi tahun 2020. Okey, itu ialah subjek. Kemudian telah menduduki, itu ialah kata kerja. Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM, itu ialah objek. Kemudian diikuti dengan keterangan iaitu dalam kebiasaan baharu. Jadi apabila kita tukar ke ayat pasif, kita mesti mula dengan objek terlebih dahulu. Jadi peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM, itu ialah objek. Kemudian kata kerja pasif iaitu telah diduduki oleh. Jadi diduduki oleh, okey, ialah kata kerja pasif. Dan oleh tu digunakan untuk kata ganti nama diri ketiga saja ya, iaitu murid-murid tingkatan 5 bagi tahun 2020. Itu ialah subjek. Kemudian diikuti dengan keterangan ya. Keterangan ialah dalam kebiasaan baharu. Kita biarkan saja di hujung ayat. Sekarang kita cari ayat aktif yang ketiga. Jadi ayat aktif yang ketiga ialah saya. Saya ialah subjek iaitu kata ganti nama diri pertama, telah mengatur. Jadi mengatur ialah kata kerja, jadual belajar ialah objek, berdasarkan kronologi terbalik itu ialah keterangan. Jadi kita tukar kepada ayat aktif, kita mesti mula dengan objek dulu. Jadi objek ialah jadual belajar, telah saya atur, itu ialah kata kerja. Dan saya atur saya ialah kata ganti nama diri pertama, jadi mesti letak di hadapan kata kerja apabila kita pasifkan ya. Dan kemudian diikuti dengan keterangan iaitu berdasarkan kronologi terbalik. Mari kita lihat contoh soalan SPM kedua iaitu Kertas Percubaan SPM Negeri Perak. Baca petikan di bawah dengan teliti, kenal pasti 3 ayat aktif. Kemudian, tukarkan kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya. Okey, sekarang mari kita baca petikan satu kali dulu. Bidang kemahiran bukan lagi menjadi pilihan terakhir untuk pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi sejajar revolusi industri 4.0. Lulusan teknik dan vocational TVET mempunyai peluang yang lebih luas untuk mendapat pekerjaan. Oleh yang demikian, ramai yang berminat untuk meneruskan pengajian masing-masing dalam bidang TVET ini. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 telah memberikan penekanan yang khusus mengenai keperluan TVET dalam pasaran buruh dan ekonomi negara. Kita tidak dapat menyangkal kepentingan TVET kepada anak muda. Mari kita cari ayat aktif yang pertama. Jadi ayat aktif mesti mula dengan subjek, kemudian kata kerja, kemudian objek. Okey, jadi ayat aktif yang pertama ialah lulusan teknik dan vocational TVET. Itu ialah kata ganti nama diri ketiga, iaitu subjek. Kemudian diikuti dengan kata kerja, mempunyai. Kemudian diikuti dengan objek, iaitu peluang yang lebih luas untuk mendapat pekerjaan. Jadi, apabila kita tukar ke ayat aktif, kita mesti mula dengan objek terlebih dahulu. Jadi, objek ialah peluang yang lebih luas untuk mendapat pekerjaan. Jadi, kata kerja kita tukar kepada dipunyai oleh. Kemudian diikuti dengan kata ganti nama diri ketiga, iaitu lulusan teknik dan vocational TVET. Mari kita cari ayat aktif yang kedua. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025, jadi ini ialah subjek yang merupakan kata ganti nama diri ketiga, telah memberikan, jadi memberikan ialah kata kerja,
penekanan yang khusus mengenai keperluan TVET dalam pasaran buruh dan ekonomi negara. Jadi ini ialah objek. Jadi apabila kita pasifkan, kita mesti mula dengan objek terlebih dahulu. Jadi objek ialah penekanan yang khusus mengenai keperluan TVET dalam pasaran buruh dan ekonomi negara. Kemudian diikuti dengan kata kerja pasif, memberikan kita tukar kepada diberikan oleh. Jadi telah diberikan oleh. Kemudian diikuti dengan subjek iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025. Mari kita lihat ayat aktif yang ketiga. Jadi ayat aktif mesti mula dengan subjek terlebih dahulu. Jadi kita ialah subjek dan merupakan kata ganti nama diri pertama. Tidak dapat menyangkal ialah kata kerja. Kepentingan TVET dalam kalangan anak muda ialah objek. Jadi apabila kita tukar ke ayat pasif, kita mesti mula dengan objek terlebih dahulu. Jadi kepentingan TVET dalam kalangan anak muda ini ialah objek. Tidak dapat kita sangkal. Jadi kita ialah kata ganti nama diri pertama. Apabila kita pasifkan, kita mesti letak di hadapan kata kerja. Dan kata kerja tidak boleh ada imbuhan hadapan. Setakat di sini sajalah video untuk kali ini. Cikgu berharap video ini akan dapat membantu semua calon SPM untuk mendapat markah yang tinggi dalam kertas 2 BMSPM. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, ingat tekan like dan share kepada kawan-kawan yang juga ingin skor A+ dalam BMSPM. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!